بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Okay. InsyaAllah pada malam Rabu ni saya akan menggantikan Ustazah Nabila kerana beliau ada urusan yang tersendiri. Okey. Jadi mulai Rabu malam saya akan menggantikan Ustazah Nabila untuk kelas ataupun sambung topik asas fardu ain. Asas fardu ain di mana semua dah dapatkan buku ni. Asas fardu ain. Jadi dengan Ustazah Nabila kita dah habis bab munakahat. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bab taubat. Kita boleh buka kitab ni, buka surat 226. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Saya minta maaf sebab ingatkan nak guna laptop. Laptop pula ada masalah, jadi saya guna handphone saja malam ni saya ingat saja masalah jadi saya transfer pada handphone sekarang ni. Laptop daripada tadi trying to reconnect. Jadi saya guna handphone malam ni. Kita teruskan kita punya kelas kita. Saya seperti yang mana saya sebut tadi, saya akan menggantikan Ustazah Nabila dalam pengajian asas fardu ain. Kita sebelum ni Ustazah Nabila telah selesaikan dengan kita semua tajuk bab munakahat. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung dengan bab taubat, iaitu bab 28. Boleh kita semua buka buku surat 226. Masing-masing kita ada kitab ni kan? Kitab Asas-Asas Fardu Ain oleh Ustaz Sulaiman Endur. Kita boleh buka buku surat 226. Kita tengok sama-sama bab taubat. Sebenarnya saya nak tulis ada kat dalam laptop, tapi sebab laptop saya tak boleh nak connect dengan internet. Sekejap okey, sekejap tak okey. Jadi saya bercakap sahaja. Harap semua bolehlah ya. Taubat. Perkataan taubat ni dalam bahasa Arab taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan. Kaedah tulisannya ta alif ba summa yatubu taubatan. Bermakna taubat ni yakni kita maksudkannya sebagai bertaubat ataupun menyesali. Bertaubat, menyesali. Istilah taubat ataupun perkara taubat ini sangat berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan seharian kita sebagai manusia hari-hari. Kerana hari-hari kita melakukan kesalahan. Na'udzubillahi min zalik. Hari-hari kita pasti ada melakukan kesilapan. Jadi kesilapan kita tu kita perlulah menyesali dan bertaubat. Menyesali dan bertaubat. Kita boleh tengok mukaddimah kitab buku surat 226 ni. Kita tengok mukaddimah kita baca sama-sama. Kedudukan manusia berbeza dengan malaikat yang penuh dengan kesucian dan kemuliaan, dengan tabiatnya yang selalu patuh dan taat kepada Tuhan. Ya, memang betul pun tuan-tuan dan puan sekalian, kita manusia. Kita manusia, kedudukan kita sangat berbeza dengan malaikat.
malaikah. Kerana malaikat ni dia penuh dengan kesucian. Okey, tiada dosa, tiada nafsu. Okey, itu malaikat. Jadi okey, kita teruskan. Tetapi hakikat manusia juga berlainan dengan iblis. Okey, yang statusnya derhaka selama-lamanya. Kita pun berbeza dengan iblis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbeza dengan iblis. Okey, manusia ni dia berada di antara kedua-duanya. Okey, kedua-duanya yang kadang-kadang dapat mencapai kemuliaan dan kesucian, dan kadang-kadang pula terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan kederhakaan apabila berkawan dengan iblis. Boleh faham tak akak-akaknya? Kita manusia ni berada di tengah-tengah. Kadang-kadang satu hari tu kita solat fardu semua 5 awal waktu. Semua 5 awal waktu. Okey, kadang-kadang juga satu hari lepas tu kadang-kadang kita solat zuhur akhir waktu, terus tunggu waktu asar. Allah, Jadi itulah manusia sebenarnya. Okey, sebenarnya saya nak tulis tapi saya nak beritahu pasal manusia. Okey, kalau kita diejakan manusia, mim alif hamzah nun sin ya. Manusia ni datang dari kalimah nasiya. Nun sin ya. Okay, insyaAllah untuk kelas akan datang saya akan cuba tulis, tapi laptop saya malam ni ada masalah Okey, nun sin ya yang bermakna lupa. Kita manusia ni sentiasa lupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sentiasa lupa. Bukan lupa dengan tanggungjawab kepada Tuhan sahaja, kadang-kadang lupa tanggungjawab kepada kerja, kepada keluarga. Lupa manusia kan? Itulah kita manusia ni. Tapi kita berbeza. Kita berbeza dengan malaikat dan kita juga berbeza dengan iblis. Iblis ni dia derhaka selama-lamanya. Tapi kita ni mutawassitah kita panggil, ataupun berada di tengah-tengah. Okey. Manusia dianugerahkan, kita sambung perenggan yang kedua. Manusia dianugerahkan keistimewaan dan kelemahan tertentu berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Salah satu daripada kelemahannya ialah apabila dirayu oleh iblis dengan pujukan yang manis, kadang-kadang dapat tergoda. Termasuklah diri saya sendiri itu. Wahai Khadijah, rasanya kalau puasa Ramadan tu hausnya, kita dengar ya Allah rasa macam balik kerja tu penatnya kan. Okey, itu semua godaan daripada iblis tu. Okey, apa lagi? Solat. Wahai Khadijah, dan nak masuk tak payahlah solat zuhur dulu, nanti dah nak asam nanti baru ambil wuduk solat zuhur. Itu pun godaan iblis. Tapi sebenarnya kita boleh, insya-Allah kita boleh lawan ataupun tepis dengan godaan iblis tersebut. Okey, kita boleh lihat sebagai manusia pertama yang digoda oleh syaitan ialah Nabi Adam alaihi salam. Yang kita pernah dengar kisahnya bersama isterinya Hawa, yang mereka telah makan buah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Allah ada berfirman Allah ada berfirman dalam Al-Quranul Karim. Okey, kita boleh tengok muka surat 226, okey, dalam surah Al-A'raf. Dalam Al-Quran kita buka surat 152. Okey. Okey, Allah kata apa kat sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadallahuma bighurur. Maka syaitan dapat memperdayakan kedua-duanya, Adam dan isterinya. Ketika keduanya merasakan buah pohon itu, terbukalah aurat mereka dan mulalah mereka menutup aurat mereka dengan daun dari syurga. Tuhan memanggil kedua-duanya. Okey, Tuhan Allah panggil Adam dengan Hawa. Allah berkata kepada mereka, bukankah aku melarang kamu berdua memakan buah daripada pohon itu? Dan bukankah sudah aku katakan bahawa syaitan itu musuhmu yang nyata? Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat Al-Quran Al-Karim ini saya tertarik selain daripada taubat, okey, saya tertarik dengan satu perkara yang kita boleh kaitkan dalam kehidupan seharian kita sekarang ni. Okey, pada ketika itu tiada lagi syariat tentang menutup aurat. Tiada lagi arahan, okey, ataupun kita panggil satu perkara yang rasmi tentang penutupan aurat. Akan tetapi dalam ayat Al-Quran Al-Karim ini mencerita ataupun menggambarkan bahawa fitrah manusia,
fitrah manusia ni kita ni sebenarnya malu. Okey, waktu tu bila Adam dan Hawa cepat-cepat untuk menutup anggota badan mereka. Okey, sebenarnya mereka ada di situ ada sifat malu. Jadi kita semua manusia di dalam dunia ini pasti ada perasaan malu. Kita fitrah kita ni sebenarnya pasti ada perasaan malu dan segan. Ya? Itu satulah Okey, jadi dengan peristiwa ini maknanya Adam dengan Hawa ni telah melakukan ataupun telah melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan makan buah tersebut. Tapi Nabi Adam dengan Hawa telah makan. Okey. Dan kita sambung ya. Dalam sejarah kehidupan Nabi Adam jelas menunjukkan manusia ni sering terjerumus mengerjakan maksiat jika tidak berhati-hati. Ya, seperti mana yang saya katakan sebelum ini, manusia datang dari kalimah nasinya, nun sinya, di mana nasiya ni bermakna lupa, sentiasa lupa, sentiasa alpa, sentiasa tidak berhati-hati, sentiasa ingin melakukan perkara-perkara yang lara, yang syok, yang gembira, yang suka-suka. Itulah manusia. Ya, okey. Jika Nabi Adam pernah melakukan kelalaian dan kesilapan, maka anak cucunya juga, kita lah tu ya, tidak terlepas dari keadaan tersebut sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Ini yang saya katakan tadi. Okey, manusia datang daripada kalimah nasiya, nun sinya. Kita baca hadis ni ya. Kullu bani Adam khata'un. Okey, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Okey, kita baca maknanya bersama. Tiap-tiap Bani Adam itu, kullu Bani Adam maknanya tiap-tiap Bani Adam pasti melakukan kesalahan. Allahu Akbar, pasti melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan ialah orang yang banyak bertaubat. Okey, bertaubat. Paling tidak pun okey, tuan-tuan dan puan sekalian, istighfar. Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar? Istighfar ni maknanya memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Rasa macam hati tu tak sedap membuat kesalahan, astaghfirullahalazim. Macam tu. Rasa macam tiba-tiba kita terumpat. Okey, kawan kita, saudara kita, sepupu kita, astaghfirullahalazim. Cepat-cepat istighfar. Aura ataupun istighfar ni, yakinlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah ni memang Maha mendengar. Okey, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha pengampun. Astaghfirullahalazim. Cepat-cepat kita istighfar ya. Itu dari riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Okey. Jadi kat sini, okey, sampai sini kita perlu maklum dan tahu bahawa manusia pasti melakukan kesalahan. Okey, pasti melakukan kesalahan kerana kita bukan malaikat. Awal-awal kita sebut tadi, kita bukan malaikat. Dan kita juga bukan iblis yang di mana kita akan menerhaka selama-lamanya, tidak. Kita manusia, kita berada di tengah-tengah. Kita ada ruang dan peluang, okey, daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpatah balik kepada fitrah kita. Ya, itulah okey manusia. Okey. Kita tengok seterusnya, perenggan yang seterusnya. 3 faktor utama yang menyebabkan seseorang itu melakukan kesalahan dan dosa. Yang pertama, okey, kita tengok watak yang lemah ataupun dhaif. Dhaif itu lemah ya. Untuk melawan godaan syaitan, kecuali mereka yang ikhlas dengan agama. Seperti mana yang kita sebut tadi, maknanya kita kalah dengan godaan daripada syaitanir rajim. Yang kedua, naluri manusia ataupun kecenderungan manusia itu sendiri merasakan kesenangan sehingga kadang-kadang keinginan dan hawa nafsu mengalahkan pertimbangan akal. Waktu ni maknanya nafsu tu dia mengalahkan pertimbangan akal. Okey, dan yang ketiga, manusia selalu terkepung oleh keadaan yang dapat membawanya kepada pelanggaran undang-undang Allah. Okey, dalam keadaan mana syaitan ni memainkan peranan aktif menunggu peluang yang tepat untuk mengalahkan Bani Adam. Syaitanir rajim, dia memang akan menggoda dan menghasut Bani Adam sehinggalah hari akhirat. Itu dia dah memang janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi okey, macam mana kita nak tebus balik kesalahan kita ni? Dengan bertaubat.
taba yatubu taubatan. Ya, kena ingat tu. Okey. Sama juga ya. Okey, kita teruskan. Pengakuan. Okey. Ustazah, macam mana kita nak bertaubat? Okey. Pengakuan. Yang pertama, kalau kita rasa kita dah buat salah, buat kesilapan, kita perlu mengaku dulu. Perlu mengaku dulu. Okey, sebaik-baik di antara manusia yang bersalah ialah yang segera mengaku kesalahannya. Ini macam kalau dalam rumah tangga lah ya, suami dan isteri. Kadang-kadang lambat nak mengaku kesalahannya tu. Ya, kadang-kadang kalau kita mengaku kesalahan yang cepat-cepat tu, insya-Allah cepatlah rumah tangga ataupun sesuatu pergaduhan tu selesai. Kita kena mengaku kesalahan kita dulu. Demikianlah Nabi Adam alaihissalam ketika sedar bahawa dirinya terjebak oleh tipuan syaitan, maka segeralah dia mengaku kesalahannya. Bila Nabi Adam tahu je dia buat kesalahan ya, dia terus mengaku kesalahannya. Dalam surah Al-A'raf, okey, yang bermaksud apa tuan-tuan dan puan sekalian? Adam berkata, wahai Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya kami ni telah menganiaya diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami dan tidak Engkau rahmati kami, nescayalah kami akan terdiri daripada golongan orang yang rugi. Dia mengaku kesalahan. Maknanya Nabi Adam alaihissalam tidak, kita panggil dalam istilah sekarang, tidak ego. Dia mengaku kesalahan. Bila dah mengaku kesalahan, terus bertaubat. Yang pertama mengaku kesalahan dulu. Macam tu juga dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, kita tengok perenggan seterusnya. Ketika dia meninggalkan kaum di dalam keadaan marah. Okey, ini merupakan satu kesalahan kerana meninggalkan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi Nabi Yunus ni ditelan oleh ikan nun. Okey. Dan dalam perut ikan nun tu Nabi Allah Yunus alaihissalam mengakui dosa dan kesalahannya. Okey, jadi daripada pengakuan tu dia jadi bertaubat. Okey, dua kisah ini menunjukkan bahawa setiap kesalahan, ini Nabi ya, Nabi Yunus, Nabi Adam, banyak lagi kisah sebenarnya yang menunjukkan manusia tidak pernah lari dari kesalahan. Kena ingat, manusia tidak pernah lari dari kesalahan, tapi daripada kesalahan tu kita rasa tak sedap hati, kita mengaku kita bersalah. Okey, dan dari situ insya-Allah datangnya taubat. Okey, kita tengok. Taubat menurut bahasa artinya kembali. Yes. Kita dah sengit jalan ni, kita nak kembali balik. Itulah namanya dari segi bahasa taubat. Okey? Okey, daripada segi yang dimaksudkan dalam istilah syarak ialah kembali kepada kesucian setelah melakukan dosa. Okey, maknanya kat sini dia membetulkan sikap yang salah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan taat dan kembali kepadanya dengan memperbaharui niat untuk melakukan amal kebajikan. Kena ingat tu, taubat ni maksud yang pertama kita pengakuan. Okey, pengakuan. Okey, lepas tu kita membetulkan sikap yang salah tu untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah, untuk melakukan lagi banyak amal kebajikan. Itu manusia. Yang pertama kena ingat, manusia tidak lari dengan kesalahan. Andai kata melakukan kesalahan, kita perlu mengaku dan bertaubat dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga manusia sekeliling. Okey, kita ada 3 syarat. 3 syarat taubat itu diterima. 3 syarat taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, okey, tengok muka surat yang seterusnya, menghentikan maksiat. Menghentikan maksiat ataupun dosa yang telah dilakukan. Menyesal sesungguh-sungguhnya atas perkara yang telah kita lakukan tersebut, atas kesalahan yang telah kita lakukan tersebut. Ya? Yang ketiga, niat dalam hati, berazam dalam hati, bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Okey, apabila dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka taubatnya ditambahkan syarat. Okey, kalau kita ada dosa dengan Allah, terus meminta ampun kepada Allah, insya-Allah Allah akan ampunkan. Andai kata kita ada dosa yang berkaitan dengan manusia, apa yang kita perlu buat? Tengok perkara nombor 4.
menyelesaikan urusannya dengan orang yang berhak. Maknanya kita perlu bertemu kembali orang tersebut, berjumpa dengan orang tersebut. Contoh, ya, contoh Ahmad, sekian pada sekian tarikh ini, hari-hari ini aku ada mengata tentang engkau. Aku rasa aku ada ambil biskut engkau. Okey, jadi kena mengaku dengan Ahmad. Mohon ampun dengan dia. Okey, itu dengan manusia. Jadi macam mana tu? Okey, anda kata kalau kita rasa cepat-cepat ada berbuat salah ataupun dengan seseorang individu tersebut, cepat-cepat. Jangan lengahkan. Jangan lengahkan, ya. Kerana apa? Tuan-tuan dan puan sekalian, andai katalah kalau ajal telah menjemput, ya, ajal telah menjemput Ahmad tadi tu, Ahmad tadi, kita tidak sempat untuk mohon ampun kepada Ahmad. Okey, kita takut nanti pada alam yang seterusnya, okey, alam mahsyar, beliau akan tuntut kita di alam sana. Itu yang paling kita takut. Itu yang paling kita takut. Jadi kita perlu seandainya seboleh-bolehnya kita perlu menyelesaikan, okey, di dunia terlebih dahulu. Okey, boleh, ya? Okey, seterusnya kita tengok. Okey, pintu taubat sentiasa terbuka. Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah. Okey, kita tengok pintu taubat sentiasa terbuka 24 jam, setiap saat, setiap minit, setiap hari. Okey, kecuali waktu bila pintu taubat tertutup, tuan-tuan dan puan sekalian, ketika nyawa berada di kerongkong. Maknanya dah ajal dah nak tiba. Okey, kita kaitkan, okey, kita tengok, ya. Kita baca salah satu hadis lah. Okey, daripada hadis-hadis tersebut. Okey, riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkong. Kerana apa? Apabila nyawa kita telah sampai di sini, maknanya dah ajal kita sampai di sini, okey, kita dah pintu taubat telah tertutup. Okey, sebagai contoh kisah Nabi Musa, Fir'aun. Okey, Fir'aun dia mengejar Nabi Musa alaihi salam. Okey, kemudian membelah laut, kan? Dia membelah laut. Okey, tak sempat, baru sampai tengah-tengah laut tu ditakdirkan Allah tutup laut tersebut. Tutup laut tersebut, dan ketika itu, okey, memang dah sampai, dia dah lemas, dia nak selamatkan diri dia sendiri. Ketika itu dia dah nampak dah. Dia dah nampak dah macam mana nasib dia yang dia akan terima. Ketika itulah baru dia nak mengaku Allah itu wujud, Allah itu ada. Ketika itu pintu taubat terbuka ke tertutup? Tertutup. Ya. Sebelum tu memang Allah membuka seluas-luasnya pintu taubat kepada seluruh hamba-Nya. Ya. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini di hadis-hadis antaranya tentang pintu taubat sentiasa terbuka. Okey. Kita bertengok dalam Al-Quranul Karim banyak bercakap tentang taubat ni. Okey, antaranya dalam surah An-Nisa ayat 64. Kita boleh baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Subhanallah. Kita boleh tengok makna ayat ni. Sekiranya mereka telah menganiaya diri mereka datang kepadamu wahai Muhammad, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan Rasul juga mintakan ampun bagi mereka, nescaya mereka dapati Allah penerima taubat dan penyayang. Macam yang kita bincangkan sebelum ini. Okey, banyak ayat Al-Quran mengatakan bahawa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Okey, jadi kita perlu, kalau rasa tak sedap hati, ada rasa buat kesalahan, kesilapan, terus astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kadang-kadang tak semestinya kita buat kebaikan tu, kita buat kesalahan tu, kita nampak itu kesalahan memang kesalahan lah. Kadang-kadang dalam kebaikan kita lakukan pasti ada kesalahan. Sebagai contoh dekat, ya.
Dengan izin Allah, kita bangun pagi, awal pagi, pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi kita bangun, kita ambil wuduk, kita tergerak untuk melakukan solat sunat tahajud, ya. Okey, tunaikan solat sunat tahajud. Ketika melakukan solat sunat tahajud tersebut, tiba-tiba terdetik dalam hati, aku rasalah aku solat sunat tahajud ni aku seorang je bangun sekarang ni. Okey, ketika itu telah timbulnya perasaan ujub ataupun riak di situ. Okey, kalau kita rasa tak sedap perasaan itu, terus astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Itu sahaja ubat dia. Ya. Itu kadang-kadang kita tak perasan kita melakukan kebaikan, tapi dalam kebaikan tu ada rasa macam kesilapan. Itulah yang saya sebut tadi. Kadang-kadang tabung datang. Okey, depan kita tabung datang, okey, kita nak letak RM50. Terdetik dalam hati, aku rasa aku seorang je bagi RM50 ataupun 100 ni. Okey, niat kita baik tu nak bagi duit banyak, tapi terus masuk dalam hati. Okey, apa yang perlu kita lakukan? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Takkan kita nak patah balik bagi RM1. Okey, ubat dia apa tadi? Astaghfirullahalazim. Allah Maha mengetahui. Yakin insya-Allah. Okey. Jadi dalam ayat-ayat dalam Al-Quran banyak mengatakan tentang Allah memang penerima dan maha taubat. Surah Al-Baqarah, At-Taubah, An-Nisa, An-Nur, Ad-Dariyat, An-Nash. Ya. Okey. Kita tambah lagi sikit. Taubat yang diterima dan yang ditolak. Okey. Taubat yang diterima dan yang ditolak. Okey, kita baca. Taubat yang penuh ikhlas. Okey, dan harapan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala ialah taubat nasuha. Apakah dimaksudkan taubat nasuha? Taubat, okey, sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Okey, kena sungguh-sungguh bertaubat. Okey, dalam ayat Al-Quran ada, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat sebenar-benarnya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan kamu. Itu maksudnya. Jadi taubat nasuha, taubat sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya, merupakan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan syarat-syarat yang kita bincangkan tadi. Apa syaratnya? Menghentikan maksiat, menyesal atas perbuatan, berazam tidak melakukan dosa tersebut sekali lagi. Ya. Okey, bila taubat yang ditolak? Bila tadi kita rasa-rasanya taubat yang ditolak? Taubat yang ditolak ialah taubat yang dilakukan di ambang kematian. Macam kisah Fir'aun mengejar Nabi Musa tadi kan. Dia dah sampai, dia dah lemas, jadi dia punya nyawa dah sampai ke sini dan nampak dah apa yang masa tu Allah dah buka hijab ya. Allah dah buka hijab mata kita, dah nampak dah apa yang kita akan terima, sama ada malaikat maut menjemput kita dalam keadaan yang baik ataupun tidak, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ya. Jadi waktu itu pintu taubat telah tertutup. Itu saja. Jadi kita dah tahu dah bila taubat, bilakah taubat ditolak? Ketika diambang kematian. Jadi kalau kita buat na'udzubillah min zalik, kalau buat dosa pada pukul 1 minit boleh bertaubat, boleh, silakan. Terus astagfirullahalazim. Tapi jangan suka lepas kita dah lepas kelas ni kita dah boleh cakap, oh tak apa, kita buat salah ni, lepas ni kita bertaubatlah, kita istighfarlah, atau oleh gitu. Ya, kita kena berusaha. Ya, kita tahu Allah tu Maha menerima taubat. Allah tu memang Maha mengasihani. Tapi kita sebagai hamba-Nya, kita perlu tahu kita adalah yang dicaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ini. Jadi kita kena ikut peraturan Dia. Andai kata Allah kata solatlah kamu, kita kena solat. Allah kata tutuplah aurat, kita perlu tutup aurat. Ya, kerana kita hamba-Nya di dunia ini. Okey? Itu dia. Itu saja tuan-tuan dan puan sekalian. Maknanya bila pintu taubat ditutup, satu saja. Apabila berada di ambang kematian. Sebelum ni 24 hours. Subhanallah, terbuka 24 jam. Ya. Okey.
Jadi, kita tengok. Subhanallah, kisah ni sangat masyhur. Siapa pernah dengar kisah ni? Kisah seorang pembunuh. Seorang pembunuh. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW, kita boleh tengok buku surat 231, menceritakan pada zaman dahulu ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Bayangkan tu. Bayangkan tu, telah membunuh 99 orang. Lagi satu je nak cukupkan 100. Kalau 99 ni dapat markah dekat sekolah universiti A+, betul? Maknanya kategori pembunuh ni kategori A+ lah. Dapat 99 kan? Kemudian pembunuh ni ingin bertaubat. Dia ingin bertaubat. Ketika dia pun pergilah mencari orang yang alim. Orang yang alim ni maknanya orang yang berpengetahuan. Alim. Ditanya, wahai alim, apakah taubatku masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang alim tu kata apa? Taubatnya tidak dapat diterima lagi. Kemudian apa yang terjadi? Tuan-tuan dan puan sekalian, orang alim tu telah dibunuh oleh pembunuh tersebut. Jadi berapa angka sekarang? 100/100. 100 orang telah dibunuh oleh pembunuh tersebut. Dia cuba lagi mencari seorang alim yang lainnya. Hati dia nak bertaubat ni, masih nak bertaubat lagi. Orang alim itu memberikan jalan ataupun cara lain yang dia boleh terima taubatnya tersebut. Orang alim tersebut kata, engkau pergilah satu tempat di mana environment tersebut, persekitaran tersebut orangnya baik-baik. Maknanya orangnya suka bersedekah, orangnya suka buat baik, orangnya suka senyum dan sebagainya. Maknanya orang alim yang kedua ni, dia minta pembunuh tu cari satu kawasan yang orangnya baik-baik belaka. Gitu, ya. Yang penduduknya banyak orang yang taat kepada Allah. Dan orang alim tu pesan, janganlah kamu kembali ke negeri asal kamu tersebut. Yang dia banyak penjahat tu. Berangkatlah pembunuh tu pun bertolak. Dia bertolak ke negeri, contohlah saya bagi contoh ke Melaka, ke KL lah. Kita baru menang kan, KL City baru menang Piala Malaysia kan. Dia pergilah ke Kuala Lumpur untuk melakukan kita panggil sesi taubatnya itu. Jadi dia tak sangka dalam perjalanan dia menuju ke Kuala Lumpur tu sebenarnya ajal sedang menunggunya. Sebelum ni dia telah membunuh 100 orang, melakukan kesalahan, hati dia ingin bertaubat. Dia berjumpa dengan orang alim yang kedua. Orang alim itu kata, pergi ke tempat yang penduduk itu taat kepada Allah, penduduk itu baik. Jadi dia pergi ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, ajal dia sampai. Ketika itu datang dua malaikat. Satu datang malaikat rahmat, malaikat yang baik dari malaikat rahmat untuk membawa rohnya. Dan yang kedua datang pula malaikat azab. Dua malaikat ni datang nak ambil roh pembunuh tersebut. Jadi malaikat azab dengan malaikat rahmat ni bertengkar, dia berjidal, dia bergaduh. Malaikat rahmat, kalau kita tengok muka surat 232, kita tengok ya. Malaikat rahmat tu kata apa? Pembunuh ni, dia ni telah menempuh perjalanan kerana dia bertaubat kepada Allah dan mencari keampunannya. Jadi malaikat rahmat ni backup. Dia backup lah individu tersebut. Lepas tu malaikat azab kata apa? Malaikat azab kata apa? Dia ni belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Dahsyat kan? Mak dia tak pernah buat kebaikan. Dah lah tak pernah buat kebaikan, malah membunuh 100 orang. Malaikat azab kata. Jadi maka datanglah satu malaikat yang menghakimi dan mengadili kedua-dua ni, malaikat azab dengan malaikat rahmat. Apa malaikat ni buat? Lalu mengukur jarak perjalanan yang telah dilaluinya dengan negeri yang telah ditujunya. Ternyata maknanya tadi kan pembunuh tu nak pergi bertaubat ke Kuala Lumpur. Jadi ternyata negeri yang ditujunya itu lebih dekat sejengkal daripada negeri yang ditinggalkannya.
Okey, maka rohnya pun dibawa oleh malaikat rahmat. Dahsyat kan? Okey, dahsyat kan taubat tu, dan dahsyat kan Allah ni Maha menerima taubat, dan baiknya Allah itu dah sangat baik. Allahu Akbar. Allah memang sangat baik dengan hamba-hambanya. Jangan kita pernah ragu dengan perkara tersebut. Ya, husnuzan dengan Allah. Dalam cerita ini, dalam kisah ini, saya nak kaitkan dengan satu lagi perkara, di mana alim yang kedua ni kata apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Nak jadi baik, pergilah tempat ataupun suasana ataupun bergaullah kamu dengan rakan-rakan dan suasana yang baik. Itu yang pertama yang saya dapat simpulkan daripada kisah ini. Ya, jadi kalau kita kalau seseorang hamba Allah tersebut ataupun kita rasa kita nak memperbaiki diri menjadi lebih baik, kita sendiri kena berusaha pergi menuju ke arah kebaikan. Kita sendiri kena berusaha pergi mencari majlis ilmu. Kita sendiri kena berusaha pergi mencari guru-guru untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik. Kita sendiri kena berusaha untuk pergi ke masjid, solat fardu 5 waktu dan sebagainya. Okey, kerana memang dalam kisah ini menyebut, alim itu kata, kalau kamu nak bertaubat, pergilah menuju ke satu kawasan yang penduduknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kisah ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha mengasihi kepada hamba-hambanya. Okey. Itulah dia. Okey, dan terakhir sekali kita boleh pergi kepada tingkatan taubat. Okey, tingkatan taubat. Tadi yang pertama kita pergi kepada apakah itu taubat. Apakah itu taubat? Okey, dan seperti mana yang kita sebut tadi, setiap manusia, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang banyak bertaubat. Itu kita kena pegang, ya. Okey. Dan yang kedua, cara-cara nak bertaubat, kita perlu mengaku kesalahan kita dan bertaubat. Apakah syarat-syarat taubat? Okey, menghentikan maksiat, menyesal atas perbuatan, niat bersungguh-sungguh, dan andai kata ada dosa dengan manusia, kita perlu meminta ampun kepada manusia. Okey. Dan kita juga perlu tahu pintu taubat sentiasa terbuka 24 jam. Kecuali bila? Kecuali apabila berada di ambang kematian. Berada di ambang kematian, ketika itu pintu taubat telah tertutup rapat. Tertutup rapat. Okey. Dan seterusnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah itu Maha menerima taubat. Dan kita kena tahu taubat yang diterima dan taubat yang ditolak. Bilakah taubat yang diterima? Taubat yang diterima lengkap 3 syarat yang kita telah belajar tadi. Okey, yang pertama, meninggalkan atau menghentikan maksiat ataupun dosa tersebut. Yang kedua, menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dilakukan. Yang ketiga, niat dan berazam sungguh-sungguh tidak akan melakukan lagi. Dan yang keempat, andai ianya berkaitan dengan manusia, kita perlu menghadap dan bertemu dengan manusia insan tersebut untuk meminta maaf ataupun menggantikan barang yang telah kita ambil daripadanya. Okey, dan akhir sekali, okey, untuk kelas kita pada malam ini, bab taubat, okey, iaitu tingkatan taubat. Tingkatan taubat. Kita boleh tengok buku surat 232. Okey. Imam Al-Ghazali telah membahagikan tingkatan taubat kepada 3, iaitu yang pertama, taubatnya orang awam, iaitu taubat yang dilakukan terhadap dosa-dosa yang zahir dan nyata. Misalnya berzina, mencuri, membunuh dan lain-lain. Itu tingkatan yang pertama, taubat orang awam. Yang kedua, taubat yang khusus, yakni taubat yang dilakukan kerana dosa-dosa batin. Misalnya dengki, takabur, ujub dan lain-lain. Macam yang saya beri contoh tadi, yang pertama tu taubat orang awam ni taubat yang pembunuh tadi tu. Sebab dia membunuh, kan? Yang kedua, seperti mana yang saya kata tadi,
dia sedekah, lepas tu dia rasa ujub dalam hati dia. Ini nama dia taubat yang khusus, yakni taubat yang dilakukan kerana dosa-dosa batin yang melibatkan hati, rasa ujub, rasa takabur, rasa riak, ya. Dan akhir sekali, taubat yang lebih khusus, iaitu taubat daripada kealpaan dan kelalaian mengingati Allah. Taubat yang demikian itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis bahawasanya baginda sendiri bertaubat kepada Allah 100 kali sehari. Dapat bayangkan tu? Rasulullah yang maksum, yang tiada dosa, yang kita dah belajar dalam kelas sirah kan? Rasulullah ni maksum, dicuci hatinya, dibelah dadanya, dikeluarkan jantung hatinya untuk membasuh supaya bersih. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun beristighfar ataupun memohon ampun 100 kali sehari. Bahkan kita hamba Allah yang sangat alpa dan kelalaian ini, wallahu a'lam, berapa kalikah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Jadi macam itulah, dan perkara ini ditujukan kepada saya khususnya. Yang kurang, yang banyak kelemahan dan banyak lupa, ya. Tapi itulah kita saling ingat mengingati. Okey, seronoknya kita, bestnya kita semua ni kerana ada rakan-rakan persekitaran kita yang sentiasa ingat mengingati. Sentiasa ingat mengingati supaya beristighfar, berselawat, ya. Okey. Itulah dia, jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara daripada dosa. Namun baginda bertaubat setiap hari, okey, memohon ampun sebagaimana Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya ni memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih daripada 70 kali setiap hari. Nabi Allah ni dia memohon ampun kepada Allah, ya, setiap hari, tidak pernah putus. Apatah lagi lah kita manusia ni kan, yang sentiasa alpa, lalai. Solat pun mungkin akhir waktu, saya lah tu, okey, akhir waktu melengah-lengahkan. Okey, macam itulah tuan-tuan dan puan sekalian. Yang boleh kita simpulkan pada malam ini sebelum kita tamat kelas ini adalah, yang pertama, sama-sama kita perlu mengingatkan kita adalah manusia yang tidak pernah lepas dengan kesalahan, yang tidak pernah lepas dengan kelalaian dan kesalahan dan kesilapan semua itulah. Okey. Jadi ubat dia, penawar dia adalah taubat. Penawar dia adalah taubat. Mengaku kesalahan dan taubat. Okey, macam mana cara dia ustazah? Terus istighfar. Astaghfirullahalazim. Macam tu. Astaghfirullahalazim. Macam tu. Ya. Okey, istighfar ni juga membuka ataupun salah satu pintu luasnya pintu rezeki itu. Okey, yang pertama sekali saya juga nak simpulkan juga, ya, tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu letakkan Allah itu perkara nombor 1 dalam apa jua hal. Dalam apa jua hal. Contohnya, kita nak buat kelas malam ni, kita niatkan, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusanku untuk mengikuti kelas pada hari ini kerana-Mu Allah, kerana-Mu ya Allah. Ya, letak Allah nombor 1. Kadang-kadang kan kita perasan, contoh, ya, solat. Kita tengok solat, solat 5 waktu sehari, ya. Kadang-kadang kita perasan kita solat, contoh kita solat asar. Kita solat asar, kita rasa macam nak melengah-lengahkan sebab lama nak masuk maghrib, kan. Kita rasa nak melengah-lengahkan. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah dah janji, kalau kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan membantu hamba-hamba. Yakinlah. Kita tunaikan, contoh kita tunaikan solat di awal waktu, Allah akan memudahkan urusan-urusan seterusnya. Waktu tu Allah yang pegang. Waktu tu Allah yang tahu. Bukan kita yang menguruskan waktu tu, ya, tapi kita pengantara. Okay, Allah adalah yang mengetahui waktu ini apa dia, waktu ini apa dia. Okey, jadi rasanya setakat ini sahaja. Okey, kita pun dah pergi daripada muka surat 226 hingga 233. InsyaAllah kita akan sambung kelas seterusnya, cara-cara menghapuskan dosa. Cara-cara menghapuskan dosa. Okey. Okey, setakat ini ada apa-apa persoalan ke daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tak ada, Ustazah. Okey, sihat
Nisha? Alhamdulillah sehat. Okey, terima kasih Nisha. Jadi itulah. Okey, tak ada apa-apa persoalan ke? Tak ada, saya tak ada. Buat masa ni saya faham. Tapi hari ni penyampaian dia macam sampai pula. Allahu Akbar. Alhamdulillah, suka ni saya dengar. Nisha, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Nisha ada buku dia kan? Sama-sama. Nisha ada buku dia kan? Ada kan? Okey. Nanti kita sama-sama rujuk buku lah, sebab saya pasti akan rujuk buku dia helai demi helai. Maknanya kita akan cuba talaqi, orang kata talaqi, ataupun kita tengok satu-satu lah supaya lebih faham, insya-Allah. Okey, syukran Nisha, terima kasih. Okey, ada apa-apa lain ke nak tanya ataupun nak cakap sesuatu ke? Saya tak dengar. Nur Hisham kan? Hisham kan nama? Okey Hisham, ada apa-apa nak cakap ke? Oh, alhamdulillah. Syukran, jazakallah ya akhi Hisham. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Atikah okey? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ibu Aisyah ada nak tambah apa-apa ke? Syukran barakallahu fiik. Okey, jadi alhamdulillah. Ya ibu? Ya, ya. Ya, betul tu ibu. Rasulullah yang maksum dan mulia. Okay, sama-sama, terima kasih banyak ibu. Okey. Jadi itulah dia berkaitan dengan taubat. Ya, semoga Allah menerima taubat kita, Allah menerima penyesalan kita. Okey. Sebelum kita sampai ke ajalnya kita sendiri tak tahu bila kita akan menerima ajal kan. Okey, tutupnya mata kita pada hari ini, malam ini untuk kita tidur, sebenarnya kita lagi menghampiri ajal kita. Sambutnya birthday kita, contoh besok birthday kita, sebenarnya kita semakin menghampiri ajal kita. Okey, kita tak tahu bila ajal kita akan datang, akan tetapi percaya dan yakinlah pintu taubat itu sentiasa terbuka, dan ingat bila pintu taubat tertutup apabila diambang kematian. Apabila diambang kematian. Jadi saya harap sesungguhnya yang lemah itu dan dhaif itu datangnya daripada hamba yang lemah ini, daripada saya sendiri, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menerima taubat kita semua. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, marilah kita beristighfar sebanyak 3 kali. Okay, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Semoga Allah menerima taubat kita semua sebagai hamba-Nya di dunia ini. Saya tutup kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih semua. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Syukran Atika.